Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya nak awak lihat modul ini muka surat 9. Latihan prestasi. Iaitu kita tengok modul bab 10. Okey, nombor 1. Nyatakan dua perbezaan antara ubat buatan manusia dengan ubat sumber semula jadi. Okey. Dia nak perbezaan. Jadi tolong kat sini jawapannya awak boleh cari dalam nota dalam modul ni pun ada, nota dalam buku teks pun ada. Cikgu rasa soalan nombor 1 ni mudah. Dia awak boleh buat sendiri ya. Okey, 1B. Rajah 1.1 menunjukkan jenis ubat-ubat tradisional. Kaji maklumat dalam rajah 1.1 dan bina konsep ubat tradisional. Jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek-aspek berikut. Okey. B1. Tuliskan satu maklumat daripada rajah 1.1. Okey, dia nak maklumat daripada rajah 1.1. Jadi, kalau ada soalan yang macam ni, dia nak maklumat. Jadi awak tulis saja. Okay, contoh jawapannya. Aloe vera, ginseng, quinina dan pokok bunga raya merupakan ubat tradisional. Ataupun aloe vera, ginseng, quinina dan pokok bunga raya adalah ubat tradisional. Tu cara ni nak tulis jawapan macam mana kalau dia nak maklumat. Okey. Yang kedua, kenal pasti dua ciri sepunya. Aloe vera, ginseng, quinina dan pokok bunga raya ni. Dua ciri sepunya. Okey? Maksudnya ciri persamaan mereka lah. Okey, yang pertama diperoleh daripada tumbuhan. Ubat-ubat tradisional ni adalah sumbernya ataupun diperoleh daripada tumbuhan. Okay, yang pertama. Yang kedua, perlu diambil atau diamalkan secara berterusan dalam jangka masa yang lama. Perlu diambil atau diamalkan secara berterusan dalam jangka masa yang lama. Okay, saya dah bagi ya. Tulis kat sini ya. Okay, nombor 3. Berikan satu contoh lain bagi ubat tradisional. Satu contoh lain yang tak ada kat sini. Apa dia? Awak boleh bagi contohnya apa dia? Pokok halia, serai, apa-apa lagi. Apa sajalah pokok-pokok yang awak biasa dengar yang kita gunakan dia sebagai ubat tradisional. Ya. Yeah? Berikan satu contoh bukan ubat tradisional. Satu contoh yang bukan ubat tradisional. Contohnya seperti paracetamol, antibiotik. Yang tu semua bukan ubat tradisional. Banyak lagi contoh lain. Tapi kalau dia nak satu, bagi satu saja. Jangan bagi lebih. Sebab dia dah highlight kan kat sini ni. Satu ni dia bold kan. Nak satu, bagi satu saja. Tak payah tulis sampai 3-4. Yang kelima, hubung kaitkan ciri sepunya untuk membina konsep ubat tradisional. Kalau ada soalan macam ni, macam mana kita nak jawab? Jadi, jawab macam ni. Okey. Ubat tradisional ialah, ambil daripada sini ya. Dia nak konsep ubat tradisional kan? Ubat tradisional ialah ubat yang diperolehi daripada tumbuhan.
Ambil yang tadi ni. Ubat yang diperolehi daripada tumbuhan dan perlu diambil atau diamalkan secara berterusan dalam jangka masa yang lama. Awak salin baliklah ciri sepunya ni tadi. Okey. Cik ulang lagi sekali. Ubat tradisional ialah ubat yang ambil balik ciri ni tadi. Didapati daripada tumbuhan dan perlu diambil dan atau diamalkan secara berterusan dalam jangka masa yang lama. Macam itulah contoh dia nak jawab soalan yang berbentuk macam ni. Okay, seterusnya kita tengok ni pula. Muka surat 10. Surat 10. Nyatakan dua perbezaan antara ciri-ciri perubatan tradisional dan perubatan moden. Dua perbezaan. Okey. Yang ni ada dalam buku teks pun ada, dalam nota dalam modul ni pun ada. Yang ni senang. Tak ada masalah. Kita terus pada soalan B. Raja 1.2 menunjukkan jenis-jenis perubatan komplementari. Kaji maklumat dalam Raja 1.1 dan bina konsep perubatan komplementari. Jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek-aspek berikut. Tuliskan satu maklumat daripada Raja 1.2 macam tadi. Macam tadi juga. Terapi herba, homeopati, kiropraktik dan urutan tradisional adalah merupakan perubatan komplementari. Itu jawapan dia. Kenal pasti dua ciri sepunya. Dua ciri sepunya. Yang pertama, apa ciri sepunya yang persamaan mereka? Tidak melibatkan pembedahan terhadap tubuh badan. Tidak, awak salin ya. Tidak melibatkan pembedahan pada tubuh badan. Yang kedua, tidak menggunakan ubat-ubatan terapeutik, dadah dan bahan sintetik kimia. Tidak menggunakan ubat-ubatan terapeutik, dadah dan bahan sintetik kimia. Yang ketiga, berikan satu contoh lain bagi perubatan komplementari. Satu contoh lain. Awak boleh cari ikut satu contoh lain. Selain daripada terapi herba ni, homeopati, kiropraktik dan urutan tradisional, cari contoh lain. Ya, dalam buku ada. Kalau tak ada, boleh search dekat internet. Okey. Nombor 4. Berikan satu contoh bukan perubatan komplementari. Satu contoh bukan perubatan komplementari. Okay, apa dia? Pengambilan ubat secara sintetik ataupun rawatan dengan menggunakan kemoterapi ataupun radioterapi. Yang tu banyak lagi contoh lain. Banyak lagi contoh lain. Nombor 5. Hubung kaitkan ciri sepunya untuk membina konsep perubatan komplementari. Macam tadi. Mula daripada sini. Perubatan komplementari ialah ambil ciri sepunya ni tadi. Ambil dua ni tadi. Sambung. Perubatan komplementari ialah perubatan yang tidak melibatkan pembedahan dan tidak menggunakan ubat-ubatan terapeutik, dadah dan bahan sintetik kimia. Okay, itu cara nak jawab soalan yang macam ni.